Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan masuk hari ke-26 PKP dan sudah tentu kita semua terkesan dalam satu cara ataupun cara yang lain dengan PKP ini dan mungkin bagi anda yang masih boleh tinggal di rumah walaupun mungkin menyifatkannya terperangkap dalam rumah, kita perlu berterima kasih kerana mungkin ada golongan yang melalui pengalaman yang lebih getir. Bukan sahaja petugas kesihatan dan frontliners, termasuk mereka yang berada jauh daripada keluarga. Antaranya adalah mahasiswa kita. Kita ada puluhan ribu mahasiswa di serata Malaysia yang kini perlu berdikari dan mereka perlu survive dalam kampus masing-masing kerana mereka tidak dinasihatkan untuk pulang. Dan wujud juga topik sekarang ni, perdebatan sama ada mahasiswa-mahasiswa ini sekiranya PKP dilanjutkan lagi, sama ada mereka perlu dibenarkan pulang ataupun tidak. Kita mahu dapatkan pendapat dari lapangan, dari on ground dalam kampus dan menyertai kita secara langsung sekarang menerusi Skype adalah saudari Nur Syariza Abdullah. Beliau adalah mahasiswa di Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Syariza, hari ini masuk hari ke-26 PKP. Bagaimana keadaan pelajar di kampus di sana? Okey, baiklah. Untuk keadaan pelajar mahasiswa di kampus secara keseluruhannya semuanya baik. Tetapi kita sedia maklum kebanyakan IPT meneruskan pengajian secara atas talian. Jadi di sini kita kena memahami tak semua pelajar boleh adapt pembelajaran secara atas talian secara seluruhnya. Jadi perkara ini sedikit sebanyak mengganggu mental state student, mental health dia, emosi mereka terganggu, terutamanya bagi mahasiswa yang berada di kampus dan terkandas di kampus sejak sekian lama lah. Okey, itu dari segi tekanan mungkin psikologi, Ya, e-learning. betul. Kerajaan, tapi dari segi keperluan, kerajaan dah beri banyak bantuan untuk membantu mahasiswa sepanjang tempoh PKP. Difahamkan perkara paling penting iaitu bekalan makanan setakat ini rata-ratanya mencukupi untuk semua universiti di serata Malaysia. Ada apa-apa lagi masalah dengan barang keperluan yang lain yang mungkin ketandusan bekalannya sekarang? Okey, untuk seperti yang saudara Lukman telah mengatakan sebentar tadi, untuk bekalan makanan alhamdulillah sangat mencukupi bagi terima kasih diucapkan kepada KPT kerana memberi bantuan kepada mahasiswa yang berada di kampus. Dan tetapi ada beberapa perkara seperti kita perlu lihat kepada saya ambil seperti mahasiswi ya, kita ada sanitary pad. Mungkin keperluan-keperluan seperti itu jika tempoh PKP ini memakan masa yang lama, keperluan-keperluan seperti itu adalah terhad kerana pergerakan pun terkawal, mereka pun tidak boleh keluar ke kampus. Jadi perkara-perkara adalah sesetengah perkara yang perlu kita lihat balik keperluan mahasiswa dan mahasiswi yang terkandas di kampus khususnya. Buat masa ini, adakah perancangan ada wujud untuk memastikan selain daripada makanan, bekalan-bekalan asas seperti sanitary pad untuk wanita akan mencukupi dalam tempoh 2, 3, 4 minggu akan datang? Buat masa sekarang ni KPT baru saja ada Datuk Nuraini ada memberilah bantuan dari segi sanitary pad dan sebagainya, tetapi dalam jangka masa yang lama saya merasakan perkara itu tidak mencukupi lah kerana mahasiswi bukannya satu dua kan, ada beribu, jadinya untuk jangka masa yang panjang memang tidak mencukupi untuk tempoh kawalan pergerakan sekarang ini. Okey Syariza, sekarang ni ramai mahasiswa-mahasiswi yang mula merayu mereka mahu pulang ke kampung halaman khasnya jika Ya, PKP betul. terus dilanjutkan. Tapi perdebatan wujud dengan isu ini. Bagaimana kita boleh membendung penularan COVID-19 daripada menjadi lebih teruk jikalau kita benarkan puluhan ribu mahasiswa pulang ke kampung halaman masing-masing? Okey, jika mengenai perkara ni, kita sebagai mahasiswa ni kita percaya ada sebab mengapa Majlis Keselamatan Negara dan juga KKM tidak mengizinkan mahasiswa untuk pulang ke kampus. Tetapi kami juga kita perlu faham mahasiswa ini perlu dihantar pulang kerana saya percaya pihak KPT harus menyediakan plan terbaik untuk menghantar ke semua mahasiswa pulang dengan cara yang paling selamat. Sebagai contoh, mungkin kita boleh hantar mahasiswa-mahasiswi ini pulang secara berperingkat di mana kita mengambil IPT yang mempunyai jumlah pelajar yang sedikit untuk dihantar pulang berbanding dengan IPT yang lebih besar jumlahnya. Dan juga mungkin pelajar-pelajar tersebut sebelum kita hantar pulang ke kampung dan sebagainya, kita boleh mewajibkan mereka menjalankan ujian saringan terlebih dahulu. Dan jika kita lihatkan keadaan semasa ni, ada setengah kawasan yang zon hijau, zon merah kan. Jadi mungkin kita boleh hantar balik mahasiswa yang kawasan rumahnya masih zon hijau, dan pelajar-pelajar yang duduk kawasan rumahnya di zon merah, mungkin kita boleh hold dulu. Jadi saya percaya jika
dibenarkan mahasiswa untuk pulang ataupun dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing, kita harus memberi masa kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi memikirkan kaedah ataupun cara yang paling sistematik untuk menghantar pelajar pulang secara selamat tanpa menyebabkan ataupun merisikokan kemungkinan akan berlaku gelombang yang lebih besar Ya, sekiranya mahasiswa itu adalah pulang ke kampung halaman. kebimbangannya Syariza, sebab itu Ya, sekarang betul. ni kerajaan dan juga KKM dan juga KPT Betul. dan kerajaan secara keseluruhannya mereka sibuk Hmm. mendedikasikan manpower, kaki tangan, duit, dana dan segala inisiatif-inisiatif lain untuk memerangi COVID-19. Adakah ini akan usaha ataupun kepemerintahan untuk membawa pulang puluhan ribu mahasiswa itu akan meletakkan beban yang lebih besar kepada kerajaan? Kerana sebagai contoh, setiap mahasiswa-mahasiswi perlu melalui ujian saringan sebelum mereka dibenarkan pulang ke kampung. Tetapi bulan ini sahaja Ketua Pengarah Kesihatan berkata mereka hanya mensasarkan boleh melakukan 16,500 ujian dalam masa sehari. Kita ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, sekurang-kurangnya puluhan ribu mahasiswa yang mahu pulang. Bagaimana kita mahu mencapai ini? Melakukan ujian saringan yang cukup kepada semua orang? Okey. Jika kita lihat sebenarnya pelajar ni pun dia telah duduk di kampus selama 2 minggu lebih, dah 26 hari kan. Jadi saya ambil contoh di Universiti Tun Hussein Onn sendiri, kita sudah pun menjalani saringan dan mereka ini dikawal ketat. Jadi risiko untuk mereka mungkin dijangkiti COVID-19 ini adalah lebih kurang. Maksudnya tidak terlalu berisiko tinggi. Sekiranya jadinya mungkin kita tidak perlu melakukan kawalan saringan yang terlalu ketat kepada pelajar-pelajar ni memikirkan jumlah mahasiswa yang banyak, tetapi kewajipan untuk melalui saringan itu adalah perlu dilakukan sebelum mereka betul-betul dihantar pulang. Okey, terima kasih Nur Syariza Abdullah, mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia UTHM, membincangkan berkenaan dengan keperluan sama ada kita boleh menghantar ke semua pelajar IPTA, IPTS kita pulang ke kampung halaman tanpa merisikokan gelombang yang seterusnya penularan COVID-19.